Hello guys. Say something. Hello guys, And then hari ini kita di Kapit. belum lagi di Sibu. Kapit. Kita di Sibu mau pergi Kapit. Selamat bertemu lagi kawan-kawan semuanya di YouTube Martin Sonan Channel. Dalam video kali ini, saya akan kongsikan keadaan jalan dari Sibu Jaya menuju ke Pekan Kapit. Rakaman video ini saya mulakan dari Jambatan Durin yang terletak di Sibu. Jambatan Durin merupakan salah satu jambatan penting di bahagian Sibu, Sarawak yang merentasi Sungai Batang Rajang yang merupakan sungai terpanjang di Malaysia. Sebelum jambatan ini dibina, penduduk di kawasan Durin bergantung kepada feri untuk menyeberangi Sungai Rajang. Ini sering menyebabkan kesesakan, masa menunggu lama dan risiko keselamatan, terutama ketika air sungai deras. Pembinaan Jambatan Durin bermula sekitar awal tahun 2000 dan siap dan dibuka kepada orang ramai sekitar tahun 2006. Kesan kepada masyarakat selepas siap, masa perjalanan menjadi jauh lebih cepat. Aktiviti harian penduduk lebih lancar. Pembangunan kawasan sekitar Durin semakin pesat. Selepas menyeberangi Sungai Batang Rajang melalui Jambatan Durin, ini pula perjalanan dari Jambatan Durin menuju ke Pekan Kenawit. If it's getting hard, if it's getting too hard for you to keep running, maybe take a minute, slow down, Jalan dari Jambatan Durin ke Pekan Kenawit yang ikut tepi Sungai Batang Rajang dikenali sebagai laluan Jalan Durin Kenawit atau Federal Route 3101. Sehingga tahun 2026, jarak dari Jambatan Durin ke Kenawit tidak berubah ketara kerana tiada laluan baru yang memendekkan jarak secara langsung. Jarak semasa adalah kurang lebih 70 km. Laluan dari Jambatan Durin ke Pekan Kenawit mempunyai sejarah panjang yang berkait rapat dengan perkembangan kawasan hulu Batang Rajang. Sebelum adanya jalan darat, perjalanan utama dari Sibu ke Kenawit adalah melalui sungai. Penduduk menggunakan perahu, bot ekspres. Sungai Rajang menjadi lebuh raya utama pada masa itu. Ini termasuk perjalanan ke Kenawit, Song dan kawasan Katibas. Baby, take a minute, slow down, Selepas Jambatan Durin siap pada tahun 2006, jalan darat Durin ke Kenawit mula dibina dan dinaik taraf secara berperingkat. Pada peringkat awal, sebahagian jalan masih tanah merah, berbatu dan sukar dilalui ketika hujan. Inilah Pekan Kenawit dan selamat datang ke Pekan Kenawit. Sejarah Pekan Kenawit. Pekan Kenawit ialah salah satu penempatan tertua di sepanjang Batang Rajang dan mempunyai sejarah penting dalam perkembangan Sarawak, khususnya semasa zaman pemerintahan Brooke.
Asal-usul nama Kanawit. Nama Kanawit dipercayai berasal daripada nama kaum Kanawit, salah satu kumpulan etnik awal di kawasan ini. Mereka tinggal di sepanjang sungai sebelum kedatangan orang Iban dan penjajah. Zaman awal sebelum Brooke, kawasan Kanawit menjadi penempatan awal penduduk tempatan, menjadi pusat aktiviti perdagangan kecil di sungai. Sungai Rajang menjadi laluan utama pengangkutan dan perhubungan antara kampung. Sejarah orang Iban di Kanawit. Orang Iban di Kanawit berkait rapat dengan penghijrahan mereka di sepanjang Batang Rajang serta perkembangan zaman Brooke di Sarawak. Asal-usul dan penghijrahan Iban. Orang Iban asalnya dari kawasan Kapuas, Kalimantan. Mereka berhijrah ke Sarawak melalui sungai dan menetap di Skrang, Saribas, kemudian masuk ke Batang Rajang termasuk Kanawit. Tujuan utama mereka berhijrah adalah mencari tanah subur dan membuka penempatan baru atau dalam bahasa Iban disebut bejalai. Kini, Kanawit merupakan sebuah kawasan yang didiami oleh masyarakat yang terdiri daripada pelbagai kaum, yaitu Iban, Cina, Melanau, dan Melayu. Umum mengetahui bahawa kaum Iban adalah penduduk yang paling ramai mendiami kawasan ini dan disusuli kaum Cina, Melanau, dan Melayu. Walaupun bilangan penduduk di dalam kawasan Kanawit agak banyak, tetapi kebanyakan penduduknya masih tinggal di persisiran pekan dan juga tinggal di kawasan pedalaman. Setelah melalui Jalan Durin ke Pekan Kanawit, ini pula jalan dari Pekan Kanawit menuju ke Pekan Kapit yang berjarak kurang lebih 120 km. Laluan darat yang menghubungkan Pekan Kanawit menuju ke Pekan Song dan menuju ke Pekan Kapit ini dibuka kepada orang ramai sekitar penghujung tahun 2020. Pada masa itu, jalan sudah boleh digunakan, tetapi belum siap sepenuhnya dan masih dalam pembinaan dan dibuka ikut jadual buka tutup kerana kerja masih berjalan. Projek jalan ini bermula lebih awal, sekitar 2010 dan sasaran awal untuk siap sekitar 2018. Itu menurut anggaran kerajaan ketika itu. Namun, berlaku kelewatan kerana faktor bentuk muka bumi, sungai dan jambatan dan faktor kerja teknikal. Kampung selepas Kanawit yang akan kita jumpa jika menuju ke Pekan Kapit ialah Ngemah. Ngemah ialah pekan kecil yang terletak di tengah laluan antara Kanawit dan Song. Selepas Ngemah, barulah terus ke Song. Jarak dari Pekan Kanawit ke Ngemah diperkirakan dalam 20 km. Sedangkan jarak dari Ngemah ke Pekan Song diperkirakan dalam 40 km.
Inilah Jembatan Ngungun. Jambatan Ngungun ini telah siap sepenuhnya dan dibuka untuk kegunaan awam 8 November 2023. Jambatan ini merupakan komponen penting yang melengkapkan jajaran jalan raya yang menghubungkan Kanawit, Song, dan Kapit untuk memudahkan perhubungan darat di kawasan tersebut. Simpang ke arah kanan di hadapan adalah simpang ke Rumah Panjang, Nanga Ngungun. Kampung Nanga Ngungun yang juga dikenali sebagai Skim Penempatan Semula Nanga Ngungun merupakan sebuah petempatan utama di kawasan pedalaman Kanawit, Sarawak. Ia asalnya ditubuhkan pada tahun 1970-an sebagai salah satu petempatan di bawah Rajang Area Security Command, Rascom, semasa era darurat untuk menjaga keselamatan penduduk daripada ancaman komunis. Nanga Ngungun terdiri daripada kira-kira 27 hingga 30 buah rumah panjang dengan populasi penduduk dianggarkan seramai 4,000 orang. Majoriti penduduk adalah kaum Iban yang berpindah dari kawasan Ulu Ngemah. Dari Nanga Ngungun, kita meneruskan perjalanan menuju ke Pekan Song yang berjarak kurang lebih 10 km. Kalau dulu sebelum jalan siap, orang kena guna bot atau jalan jauh. Tapi sekarang memang sudah dekat dan mudah sampai ke Song dari Nanga Ngungun. Di Nanga Ngungun, ada satu tempat yang disebut Telaga Kumang Nanga Ngungun. Ialah satu tempat yang terkenal dalam kalangan masyarakat Iban, khususnya di kawasan Nanga Ngungun, berhampiran Song, Sarawak. Telaga itu dipercayai sebagai tempat bersejarah atau legenda tempatan. Penduduk setempat mengaitkannya dengan kisah Kumang yang turun mandi atau mengambil air. Menurut cerita masyarakat setempat, air di telaga itu dahulu jernih dan istimewa. Kita pun sudah sampai ke Pekan Song, kawan-kawan semua. Dari sini, kalau kita ingin masuk ke Pasar Song, harus belok ke kiri. Simpang ke kanan pula ialah simpang menuju ke Pekan Kapit. Sebelum meninggalkan Pekan Song menuju ke Pekan Kapit, kita akan menyeberangi sebuah sungai yang dinamakan Sungai Katibas. Jembatannya pula disebut Jembatan Song. Sungai Katibas atau Batang Katibas ialah sungai besar yang bermuara di Batang Rejang yang terletak di Pasar Song. Selepas menyeberangi Sungai Katibas, kita meneruskan perjalanan menuju ke Pekan Kapit. Jarak antara Pekan Song menuju ke Pekan Kapit diperkirakan dalam 45 kilometer. Dari Pekan Song menuju ke Pekan Kapit,
keadaan jalan mula berbukit dan beralun sebab laluan ini melalui kawasan pedalaman dan berbukit di sepanjang Batang Rajang. Keadaan jalan berbukit naik turun atau rolling hills berselekoh tajam terutama di kawasan hutan dan lereng bukit. Sebahagian jalan sudah berturap baik tetapi masih ada bahagian sedikit sempit dan tidak rata. Memandu di kawasan yang naik dan turun bukit yang berselekoh seperti ini, kita haruslah fokus dan perlu mengikuti undang-undang jalan raya. Di kawasan inilah kereta beratur panjang. Lebih-lebih lagi kalau ada kereta yang besar dan panjang di hadapan, seperti lori. Selamat datang ke Pekan Kapit. Pekan Kapit yang terletak di tebing Sungai Rajang, Sarawak, mempunyai sejarah yang kaya sebagai pusat pentadbiran dan perdagangan penting, terutamanya bagi komuniti pedalaman. Kapit memainkan peranan penting dalam sejarah perdamaian Sarawak dan berkembang daripada pos hadapan kecil kepada hub utama yang menghubungkan kawasan pedalaman dengan bandar-bandar di hilir sungai. Pembangunan sosial di kawasan seperti Kapit mula berkembang pesat semasa era pentadbiran kolonial British. Kapit pada asalnya ialah penempatan kecil masyarakat Iban dan orang Ulu. Nama Kapit dipercayai berasal daripada perkataan tempatan yang berkait dengan Sungai Kapit. Salah satu peristiwa paling bersejarah ialah Perjanjian Kapit pada tahun 1924 yang ditandatangani Kerajaan Brooke dengan ketua-ketua Iban seperti Penghulu Jugah Anak Baring dan Penghulu Koh Anak Jubang. Tujuan perjanjian itu adalah untuk menghentikan amalan ngayau atau headhunting dan mewujudkan keamanan di kawasan pedalaman. Ringkasan tentang Pekan Kapit. 1. Iban berhijrah ke Kapit melalui sungai. 2. Pernah melalui zaman ngayau. 3. Berubah selepas 1924 menjadi masyarakat aman. 4. Kini kekalkan budaya sambil maju dalam dunia moden.
Sampai di sini dulu video untuk kali ini. Kawan-kawan semua, dalam video selepas ini, saya akan membawa kawan-kawan semua melihat perjalanan saya dari Pekan Kapit menuju ke rumah panjang kami di Lubuk Nelak, Sungai Pila. Dalam video itu nanti, saya akan membawa kawan-kawan semua masuk melalui Jalan Balak. Terima kasih kepada kawan-kawan yang sudah menonton video ini. Kita bertemu lagi dalam video berikutnya.